Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan kerja lapangan geografi tingkatan 2 untuk bahagian yang terakhir iaitu bahagian 4. Kita sambung, tajuk kajian kita ialah sistem pengangkutan. Okey, untuk bahagian 1, 2 dan 3, kita telah selesaikan penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian dan juga hasil kajian sehingga masalah pengangkutan. Okey, untuk hari ini cikgu akan selesaikan hasil kajian yang terakhir iaitu cadangan ataupun langkah-langkah penambahbaikan sistem pengangkutan awam. Kemudian kita akan sambung kepada rumusan, rujukan dan juga lampiran. Baik, kita tengok hasil kajian. Okey, nombor 1, 2, 3 ni kita dah buat minggu lepas sehingga masalah pengangkutan awam. Kita lihat cadangan penambahbaikan. Okey, untuk cadangan penambahbaikan, murid perlu menghuraikan cadangan secara kreatif. Okey, secara kreatif, kritis dan rasional. Okey, untuk mengurangkan masalah pengangkutan awam yang dihadapi di kawasan kajian murid. Okey, huraian tu mesti berkaitan dengan kawasan kajian sebenar. Maksudnya kalau murid mencari maklumat daripada buku ataupun Google ataupun internet, itu sebagai tambahan. Tapi murid mesti kaitkan dengan keadaan semasa di kawasan kajian. Okey, contoh penulisan. Okey, kita mulakan dengan tajuk untuk hasil kajian ni ialah langkah-langkah penambahbaikan pengangkutan awam ataupun murid boleh tulis cadangan. Okey, cadangan penambahbaikan pengangkutan awam di nyatakan nama kawasan. Okey. Okey, sebagai panduan untuk memilih cadangan ataupun langkah-langkah ni, murid boleh tengok semula dalam borang soal selidik. Okey. Okey, fokus yang pertama sekali murid perlu fokus kepada nombor 3 tadi, masalah. Okey, minggu lepas kita dah buat masalah pengangkutan awam. Murid dah ambil 3 yang tertinggi yang dipilih oleh responden. Ini contoh yang cikgu ambil minggu lepas. Cikgu dah ambil, cikgu pilih 3 untuk cikgu huraikan. Pencemaran udara, kesesakan lalu lintas, keselamatan penumpang. Okey, yang murid-murid punya, murid bergantung kepada hasil soal selidik masing-masing. Okey, jadi cikgu dah huraikan 3 masalah ni minggu lepas. Jadi cikgu cuba untuk mencari, untuk memberikan langkah-langkah ni bagi menyelesaikan 3 masalah ni. Ini keutamaan cikgu. Cikgu nak bagi langkah-langkah ataupun cadangan penambahbaikan ni untuk mengurangkan masalah yang cikgu huraikan minggu lepas. Yang 3 ni lah cikgu utamakan yang 3 ni. Okay, kalau murid-murid dalam laporan murid-murid masalah lain, contohnya tempoh menunggu yang lama, murid boleh selesaikan masalah yang murid pilih. Okey? Okey, cadangan ataupun langkah-langkah ni rujuk semula pada responden, pilihan responden ataupun cadangan daripada responden. Contohnya menguatkuasakan undang-undang. Ada 7 responden dia pilih kaedah menguatkuasakan undang-undang ataupun ada yang pilih kempen alam sekitar. Ada yang pilih pengurangan kos operasi. Murid boleh berpandukan kepada hasil soal selidik ni. Okey, tapi sekiranya tiada yang sesuai, murid boleh juga memberi pilihan yang lain. Okey, ini bergantung kepada apa yang murid-murid rasakan sesuai. Okey, tapi cikgu ambil di sini sebagai rujukan lah. Okey, rujukan hasil daripada borang soal selidik kita. Okey, kita teruskan dengan cara penulisan. Okey, yang pertama, cikgu ambil daripada hasil responden tadi, penggunaan petrol tanpa plumbum. Okey, penggunaan petrol tanpa plumbum, kemudian cikgu huraikan. Okey, kalau boleh, nyatakan berapa responden yang pilih cadangan ni. Okey, kemudian murid nyatakan, kalau boleh nyatakan langkah-langkah ni untuk huraikan, untuk selesaikan ataupun kurangkan masalah yang mana.
Okey, contoh. Melalui soal selidik yang saya lakukan, seramai 3 responden memilih penggunaan petrol tanpa plumbum bagi mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Tadi cikgu ada 3 masalah kan? Masalah pertama cikgu pencemaran alam sekitar. Okey. Yang ini optional lah. Maksudnya, murid boleh mulakan dengan cara ataupun penulisan murid sendiri. Ini contoh saja. Okey. Okey, penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan yang menggunakan minyak diesel. Okey, terutama di kawasan yang padat seperti Sarjana Impian. Cikgu kata kawasan Sarjana Impian ni padat sebab di kawasan Sarjana Impian ni ada banyak kawasan perumahan. Okey, langkah ini amat perlu memandangkan persiaran Sarjana Impian ini merupakan kawasan tumpuan penduduk. Kerana terdapat 3 buah sekolah yang beroperasi. Dan pencemaran ini boleh mendatangkan mudarat sekiranya tidak diatasi. Okey, nampak tak macam mana cikgu kaitkan cadangan ni dengan kawasan kajian. Okey, cikgu sebut nama kawasan kajian. Cikgu bagi contoh kawasan kajian. Okey, jadi kita punya hasil kajian ni, hasil kita punya hasil laporan ni, kita nak laporan kita ni nampak dan betul-betul kelihatan seperti kita betul-betul buat kajian ni dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya memang kita kaji kawasan ni. Okey, kalau murid ambil daripada internet, sesuaikan dengan kawasan kajian. Okey, ini contoh. Okey, yang kedua. Yang kedua, untuk masalah kesesakan lalu lintas. Okey, cikgu mulakan dengan ayat lain pula. Ini contoh. Okey, bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas, terutama pada waktu puncak, kerajaan boleh ataupun pihak yang berkaitan boleh menggalakkan orang ramai berkongsi kereta ke destinasi. Okey, cikgu menggunakan langkah yang kedua juga ambil lah berkongsi kenderaan. Okey, berkongsi kereta ke destinasi dalam arah dan waktu yang sama. Contohnya bagi ibu bapa, kita bagi contoh. Contohnya ibu bapa yang tidak mahu menggunakan perkhidmatan bas ataupun van sekolah, bolehlah berkongsi kereta dengan jiran-jiran yang menuju ke sekolah yang sama. Okey? Ini dapat mengurangkan kesesakan yang teruk di hadapan sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan Sarjana Impian, serta tidak mengganggu laluan keluar masuk penduduk di taman berhampiran. Malahan, amalan berkongsi kenderaan ini juga patut diamalkan oleh mereka yang bekerja di kawasan yang sama. Ini contoh. Cikgu masih lagi kaitkan dengan kawasan kajian. Cikgu nak nampakkan. Maksudnya langkah-langkah ni perlu dibuat terutamanya di kawasan Sarjana Impian sebab laluan keluar masuk penduduk di kawasan ni pun akan terganggu jika kita tak atasi masalah kesesakan lalu lintas ni. Sebab terdapat 3 sekolah dalam taman ni, dalam Sarjana Impian ni. Okey? Waktu-waktu puncak tu memang kritikal. Okey, yang ketiga. Cikgu pilih kursus pemanduan berhemah. Okey? Ini untuk masalah keselamatan penumpang. Masalah cikgu yang ketiga dalam huraian ketiga minggu lepas, keselamatan penumpang. Okey, cikgu pilih kursus pemanduan berhemah. Okey, huraian. Contoh. Seramai 5 orang responden memberi cadangan agar kursus pemanduan berhemah dijalankan kepada pemandu-pemandu, terutamanya pemandu kenderaan awam. Kemalangan di jalan raya dapat dielakkan jika pemandunya memandu dengan penuh tanggungjawab dan berhati-hati. Okey, oleh itu pihak syarikat bas ekspres ataupun pihak kerajaan ataupun boleh nyatakanlah pihak yang mana yang berkenaan wajibkan pemandu mengikuti kursus pemanduan berhemah. Okey, tujuan dia untuk mengurangkan bahaya ataupun mengurangkan memastikan keselamatan penumpang yang menggunakan kenderaan awam tu lebih terjamin. Okey, dan murid boleh tambah lagi lah. Bagi contoh yang menampakkan kajian ni murid lakukan di kawasan kajian. Okey, ini contoh penulisan saja. Murid boleh gunakan idea murid-murid yang ada. Cikgu tahu murid dalam kepala tu ada macam-macam idea nak keluarkan. Okey, keluarkan, gunakan bahan rujukan yang ada banyak bahan rujukan banyak di internet, dalam buku teks. Okey, gunakan sepenuhnya. Okey, kita selesai untuk hasil kajian.
untuk penulisan hasil kajian. Okey, tapi tak habis di sini. Selepas murid selesai buat hasil kajian, kita pergi kepada bahagian rumusan. Okey, rumusan ni, rumusan merupakan kesimpulan ataupun gambaran keseluruhan hasil dapatan kerja lapangan. Murid tengok balik yang 4 tadi. Okey. Yang 4 ni konsep daripada jenis pengangkutan awam ni. Kita huraikan balik. Kita buat kesimpulan. Okey. Okey, pengangkutan awam ni contoh pengangkutan awam ialah sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak. Tadi cikgu dah bagi tahu kan? Yang 4 tadi. Cikgu mulakan dengan ayat yang konsep. Okey, cikgu ambil yang konsep ni. Hasil kajian kan? Okey. Pengangkutan awam ialah sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Jenis pengangkutan yang terdapat di kawasan kajian saya, ini jenis pengangkutan pula. Cikgu masukkan balik. Teksi, bas RPKL dan van ataupun bas sekolah. Okey? Okey, kita masukkan sikit lagi. Pengangkutan awam adalah penting di sejana impian kerana ia meningkatkan mobiliti penduduk. Kita kaitkan dengan kawasan kajian kita. Okey, kita mesti masukkan kawasan kajian kita. Okey. Selain itu, pengangkutan awam juga dapat mengangkut penumpang seperti pelajar dan pekerja kilang. Selain daripada itu, dapat juga menjimatkan kos pergerakan. Okey, kemudian masukkan sedikit masalah tadi. Walau bagaimanapun, penduduk di sejana impian menghadapi beberapa masalah berkaitan pengangkutan awam. Contohnya pencemaran alam sekitar, kesesakan lalu lintas, keselamatan penumpang. Okey, kemudian ini ini cikgu bagi secara maksudnya paling ringkas yang cikgu buat. Maksudnya cikgu tak menggunakan ayat-ayat bunga-bunga. Semua-semua benda tu murid boleh gabungkan supaya rumusan ni menjadi lebih cantik, lebih padat, lebih baik. Okey, saya mencadangkan beberapa langkah untuk mengurangkan masalah-masalah tersebut seperti kursus pemanduan berhemah, penggunaan petrol tanpa pelambam, kempen berkongsi kereta. Okey, murid cuba masukkan. Okey, yang akhir sekali cikgu tambah, saya berharap agar pihak berwajib akan prihatin terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk di sejana impian dan dapat menambah baik sistem pengangkutan awam di masa akan datang. Okey, ini contoh penulisan untuk rumusan. Contoh sahaja. Cikgu maklumkan lagi sekali, ini contoh, murid boleh menggunakan kreativiti murid masing-masing. Okey, kemudian untuk rujukan. Baik, untuk rujukan, murid perlu senaraikan sumber rujukan yang digunakan mengikut format yang betul. Okey, contohnya, terdapat beberapa sumber rujukan yang murid boleh nyatakan dalam bahagian rujukan. Okey, contoh yang pertama, murid boleh beri laman web. Okey, laman sesawang ataupun laman sesawang laman sesawang yang murid gunakan sepanjang murid membuat kerja lapangan. Okey, murid beri alamat URL ataupun link penuh URL tu murid perlu ambil kopi yang penuh dan masukkan dalam senarai rujukan. Okey. Okey, yang kedua. Yang kedua untuk penulisan buku teks. Okey, untuk penulisan buku teks, murid perlu ikut seperti contoh yang cikgu berikan. Okey, pertama sekali murid perlu nyatakan nama penulis. Okey, nama penulis. Okey, kemudian tahun buku dikeluarkan, tajuk buku diikuti dengan tempat diterbitkan serta penerbit buku tersebut. Okey, contohnya kalau buku teks, okey contoh okey contoh ni buku teks geografi tingkatan 2. Okey, murid boleh tengok dekat sini, buku teks geografi tingkatan 2. Okey, nama penulis, ada 3 nama penulis kat sini, cikgu besarkan sikit. Okey. Okey, nama penulis, murid boleh ambil 3 nama ni. Cikgu dah masukkan tadi, Kang Chai Yoeng, Zulkifli bin Ismail dan Rajendran Subramaniam. Okey, masukkan 3 nama penulis. Diikuti dengan tahun buku diterbitkan. Ni nak tahun buku diterbitkan, tahun 2017. Kemudian murid nyatakan nama buku teks. Nama buku nama buku. Jadi buku teks kita ialah buku geografi tingkatan 2. Okey, diterbitkan di mana? Okey, diterbitkan di mana murid boleh cari. Okey, contoh. Okey, ni diterbitkan untuk kementerian ni, diterbitkan di
Johor Bahru. Okey, ataupun Johor. Murid boleh tulis Johor ataupun murid boleh tulis Johor Bahru. Okey, penerbit IMS Books Trading Sendirian Berhad. Okey, boleh? Okey, contoh semula cikgu tunjuk semula. Okey, Kang Chai Yoeng, Zulkifli bin Ismail dan Rajendran. Ini nama penulis diikuti dengan tahun diterbitkan. Kemudian nama buku teks, koma. Okey, nama ataupun tempat diterbitkan. Okey, titik bertindih, murid masukkan terus nama penerbit, kemudian titik. Okey, itu untuk buku teks. Begitu juga untuk buku rujukan. Murid masukkan nama penulis buku. Okey, kalau 3 masukkan 3. Kalau 1, 1 lah. Contoh Kau Ahseng, koma. Habibah Haji Latih, koma. Dan Tan Koh Lim, koma. Okey, tahun diterbitkan. Contoh tahun 2004. Ni contoh koma. Nama buku. Nama buku. Cemerlang Geografi dengan A+. Ni contoh. Okey, koma. Okey, kemudian letakkan nama diterbitkan. Nama tempat diterbitkan. Okey, tempat diterbitkan contoh Ipoh. Okey, dan penerbitnya ialah Alaf Sanjung Sendirian Berhad. Ni contoh. Kemudian akhirkan dengan titik. Okey, ini adalah untuk format untuk penulisan buku. Okey, kemudian kalau kata murid ada ambil info daripada akhbar, surat khabar. Okey, contoh daripada berita harian, Metro, okey, dan sebagainya, apa-apa majalah, murid boleh berikan nama akhbar tersebut. Okey, contoh berita harian, koma, diikuti dengan tarikh. Contoh katakan maklumat tu murid ambil pada tarikh hari ini. Contoh, jadi murid tulis 19 Oktober 2021, koma, halaman berapa. Halaman ni maksudnya muka surat berapa. Okey, mesti mengikut contoh yang seperti cikgu tunjukkan. Ini adalah format untuk menulis rujukan. Okey, yang kelima, orang sumber. Okey, orang sumber ni ialah orang yang memberikan sumber kepada murid-murid. Okey, sama ada melalui temu bual, melalui borang soal selidik. Okey, jadi contohnya kalau murid ada 10 responden untuk soal selidik, okey, yang terbaiknya murid senaraikan 10 orang sumber tersebut. Okey, mulakan dengan nama, umur dan alamat. Okey, nama, koma, umur, koma dan alamat. Okey, itu adalah senarai rujukan. Okey, murid kena ingat senarai rujukan ni murid perlu kepilkan sebagai lampiran juga. Contoh laman web, cubalah screenshot. Kalau murid hantar bersemuka, murid perlu print out. Okey, jadi untuk online mungkin murid boleh screenshot dan bagi pada cikgu. Okey, buku teks pun sama. Halaman yang murid, muka surat mana yang murid gunakan sebagai rujukan tu, photostat. Okey, print out. Itu kalau untuk hantar bersemuka. Kalau tidak, murid turn in bersama dengan laporan. Okey, dalam Google Classroom. Mesti ada bukti dia. Okey, buku rujukan pun sama. Pada muka surat yang mana tu, murid perlu hantar sebagai bukti. Surat khabar pun sama. Orang sumber pun sama. Okey, kalau ada gambar, gambar pun murid perlu, gambar memang murid masukkan kan. Okey, itu contohlah. Okey, kita teruskan. Selepas rujukan, kita terus ke bahagian lampiran. Okey, cikgu sebut tadi dalam rujukan tadi, lampiran. Okey, lampiran ni yang pertama sekali murid perlu masukkan, kepilkan respon daripada borang soal selidik. Kalau bersemuka, murid perlu masukkan 10 borang soal selidik. Tapi kalau secara online ni, murid boleh share dengan cikgu respon untuk borang soal selidik secara online yang murid buat. Yang kedua, maklumat-maklumat. Tadi cikgu dah bagi tahu, cuba screenshot ataupun murid boleh attach sekali dalam bahagian lampiran tu bahan-bahan rujukan yang murid ambil untuk buat kerja lapangan. Okay, contohnya peta Google Maps. Murid masukkan dalam laporan, dalam bahagian lampiran. Okay, yang ketiga, maklumat daripada buku teks. Okay, screenshot, tunjukkan yang mana, muka surat mana. Okay, yang keempat, gambar. Kalau murid masukkan gambar, mesti buat caption dia sekali, bagi penerangan. Okay, gambar ni jika ada lah. Okay, sebagai bukti sokongan untuk kerja lapangan. Okay.
Okey, cikgu rasa sampai sini kiranya kalau murid dah sampai lampiran, okey, maksudnya murid dah siap secara keseluruhannya dah siap. Okey, tapi murid perlu semak semula. Okey, sebelum hantar kepada cikgu, murid perlu semak semula. Okey, pastikan kesemua format, kesemua yang diperlukan ni ada dalam um, laporan murid-murid dan murid telah hantar kepada cikgu. Semak juga senarai semak yang cikgu sentiasa share dalam grup kelas. Okey? Pastikan ada penghargaan, pendahuluan, objektif, kawasan kajian. Kawasan kajian ni mesti bagi peta lakar, mesti bagi secara apa? Maklumat mengenai kawasan kajian, okey, peta Google Maps. Okey? Kemudian kaedah kajian. Nyatakan kaedah kajian yang murid gunakan tu mesti hantar. Hasil kajian tadi. Yang 4 tadi. Konsep, jenis pengangkutan, masalah pengangkutan, langkah-langkah untuk penambahbaikan. Pastikan semua ada. Rumusan dah buat. Rujukan dah tulis. Di mana rujukan yang murid-murid ambil. Contohnya URL, laman web tadi. Kemudian nama buku. Kemudian orang sumber. Okey. Turn in, attach sekali bersama dengan lampiran-lampiran yang murid nak bagi pada cikgu, nak tunjuk pada cikgu sebagai bahan sokongan. Pastikan semua ada. Okey. Kalau semua dah ada, tahniah. Okey, tahniah, murid telah berjaya melengkapkan kerja lapangan geografi tingkatan 2 bagi tahun 2021 secara norma baru. Kita buat secara online, murid selesaikan secara online, murid buat borang soal sidik, pemerhatian dan kerja lapangan pun banyak murid melakukan secara online. Okey, cikgu ucapkan tahniah untuk semua yang telah berjaya menyelesaikan kerja lapangan ni sepenuhnya. Tetapi jangan lupa hantar. Okey, mesti hantar. Okey, kemas kini semula jadual perancangan. Kemudian pastikan senarai muka surat murid tulis senarai muka surat. Okey, cikgu akan beri markah berdasarkan hasil laporan yang murid hantar kepada cikgu. Okey? Okey, sampai sini kita jumpa lagi. Okey? Bye.